dalam menentukan kes pernikahan melibatkan perempuan berusia 16 tahun ke bawah dan lelaki berusia 18 tahun ke bawah mestilah berpandukan satu garis panduan yang seragam. Jika kanak-kanak ini berkahwin hanya sekadar untuk menutup malu, ia sebenarnya hanya akan menambahkan lebih banyak masalah seperti pasangan muda yang akan bercerai dalam tempoh yang singkat. 9,000 kes dari tahun 2010 hingga 2015, 6,000 kes yang melibatkan Muslim dan 3,000 kes yang melibatkan non-Muslim. Perkahwinan kanak-kanak bukan hanya berlaku di Malaysia, bahkan juga berlaku di negara-negara seperti China, Bangladesh dan juga India. Seiring dengan perubahan zaman, pemikiran manusia dan persepsi mereka berubah berkenaan dengan perkahwinan kanak-kanak. Adakah ianya masih relevan atau tidak? Berdasarkan artikel Fiqh Muzakarah Fiqh and International Fiqh Conference yang bertajuk Perkahwinan Bawah Umur menurut Perspektif Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang Sivil di Malaysia, minimum perkahwinan yang melibatkan pasangan yang beragama Islam ialah 18 tahun ke atas bagi lelaki dan 16 tahun ke atas bagi perempuan. Had umur tersebut merupakan had umur yang diperuntukkan oleh semua negeri-negeri di Malaysia menurut Akta Enactment Ordinan negeri masing-masing. Hukum pernikahan kanak-kanak menurut perspektif syariah terbahagi kepada dua, iaitu yang tidak membenarkan dan yang membenarkan. Sebahagian fuqaha berpendapat bahawa pernikahan kanak-kanak adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pendapat mereka ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Maksudnya, dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Menurut Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ayat menjelaskan bahawa usia kanak-kanak berakhir apabila sampainya umur yang membolehkan mereka bernikah. Selain itu, golongan fuqaha ini juga berpendapat bahawa matlamat perkahwinan adalah untuk pergaulan, menghasilkan keturunan dan juga melahirkan ketenangan jiwa, dan kesemuanya ini tidak akan tercapai melalui pernikahan kanak-kanak. Pendapat fuqaha yang membenarkan pernikahan dengan kanak-kanak terbahagi kepada dua. Pendapat golongan pertama berdapat dengan definisi kanak-kanak itu sendiri sekiranya kanak-kanak itu telah balik walaupun usianya 9 tahun atau 10 tahun. Bagi yang pendapat yang kedua pula ialah pernikahan kanak-kanak yang masih belum balik adalah dibenarkan, namun mestilah dengan kebenaran walinya. Lanjut mengenai perkahwinan kanak-kanak, sama ada ianya masih relevan ataupun tidak, mari kita ketahui tentang definisi kanak-kanak menurut fuqaha. Menurut Hanafi, Hambali dan juga Syafi'i, kanak-kanak dikira balik apabila telah berusia 15 tahun. Manakala, menurut Abu Hanifah dan juga Maliki, kanak-kanak dikira balik apabila telah mencapai usia 17 tahun. Terdapat dua cara untuk mengetahui sama ada kanak-kanak tersebut telah balik ataupun belum. Yang pertama, balik dengan umur iaitu 15 ataupun 17 tahun, dan yang kedua, balik pada fizikal iaitu keluar haid bagi perempuan dan juga keluar air mani bagi lelaki. Perkahwinan kanak-kanak oleh fuqaha. Menurut jumhur ulama, perkahwinan kanak-kanak adalah dibenarkan. Manakala menurut Maliki dan juga Syafi'i, hanya wali mujbir sahaja yang dibenarkan untuk mengkahwinkan kanak-kanak di bawah perwalian mereka. Walaupun perkahwinan kanak-kanak adalah dibenarkan, namun disunatkan oleh seorang bapa untuk mengahwinkan anak perempuannya yang telah anak dara dan yang telah balik. Pada masa dahulu, masyarakat Melayu ramai yang mengahwinkan anak mereka di awal usia. Itu disebabkan oleh mungkin faktor ekonomi dan juga persekitaran.
Namun, pada masa kini seiring dengan peredaran zaman, masyarakat lebih cakna dengan pendidikan kanak-kanak. Mari kita lihat persepsi orang awam berkenaan perkahwinan kanak-kanak. Adakah ianya relevan atau tidak? Kanak-kanak yang berkahwin bawah daripada 18 tahun tak relevan sebab mereka belum capai tahap kematangan. Lepas tu mereka belum mendapat pendidikan yang sempurna. Selain itu mereka juga belum tahu apa tanggungjawab yang akan digalas bila dah jadi suami isteri. Saya ia tak relevan sebab kanak-kanak ni memerlukan pendidikan dan untuk dari segi fizikal dan mental mereka belum bersedia. Sebagai kanak-kanak tidak relevan lagi untuk menggalas tanggungjawab untuk mendirikan rumah tangga. Sepatutnya kanak-kanak ini banyak lagi yang perlu dipelajari dalam agama dan dunia. Berkenaan dengan perkahwinan kanak-kanak, antara sebab utama perkahwinan kanak-kanak terutama di Malaysia ialah disebabkan pendapatan rendah isi rumah, kurangnya intervensi sokongan ibu bapa, kekurangan akses kepada pendidikan dan kekurangan akses kepada pendidikan seksual dan kesihatan. Ini adalah hasil kajian yang ditauliahkan oleh UNICEF Malaysia dan disediakan oleh Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Apakah kesan kesihatan yang terjadi kepada kanak-kanak? Kanak ni lagi ada more tendency untuk dapat cervical cancer, maknanya orang yang bila dikahwin daripada usia yang lagi tua. This is for sebenarnya untuk budak-budak yang sexually active. Cervix ni sebenarnya satu organ di antara vagina dan rahim. Dia ada panggil transformation zone di mana dua-dua sel ni bertemu. So untuk anak-anak muda, transformation zone diorang ni besar berbanding orang yang lagi tua. Kawasan ni tak stabil tau. Bila tak stabil, apa benda yang datang irritate kawasan ni akan buatkan cancer. So macam mana dia nak irritate benda tu? Irritate tu pun guna penyakit kelamin, which is human papilloma virus. So diorang lagi more tendency untuk be affected by HPV. Sebab tu lah anak-anak muda, you guys sebenarnya kena ambil vaksin so that you guys selamat daripada cervix cancer. Okay, itu baru bab hubungan kelamin di dalam kalangan kanak-kanak. Next stage, which is childbirth. Badan diorang ni masih kecil. Badan diorang tak biasa untuk any changes yang mendadak dalam badan diorang. Bila ada pregnancy, diorang adalah satu pregnancy yang berisiko tinggi. Diorang lagi senang untuk muntah-muntah, confirm teruk, dapat hyperemesis sampai boleh jadi hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum ni sampai dia punya electrolyte dalam badan, maknanya gula, garam semua dalam badan semua jadi haywire. Anak diorang yang dalam kecil tu boleh jadi kecil, boleh keguguran, boleh dapat anemia, kurang darah. Itu hanya waktu pregnancy. Waktu nak delivery tu lagi teruk. Sebab apa? Tulang pelvic wanita dia matang dan paling besar pada umur 25 hingga 30. So pada waktu umur 15, waktu tu dia punya pelvic bone dia kecil lagi. Bila pelvic bone ni kecil, laluan untuk anak tu keluar tu pun kecil. So bila kecil tu yang boleh jadi stuck baby dalam tu. Tu orang panggil traumatic childbirth tu. Boleh ada risk untuk dapat PPH, postpartum hemorrhage. Berdasarkan laman web rasmi, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan berkenaan perkahwinan kanak-kanak mengikut perspektif syariah, dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor perkahwinan kanak-kanak di Malaysia berlaku bukan kerana masalah, tetapi disebabkan keterlanjuran dan keinginan menutup aib atau maruah keluarga yang tercemar. Selain itu, keterangan pakar-pakar kesihatan dan psikologi menegaskan wujudnya masalah kesihatan fizikal dan mental yang dialami pada pasangan perempuan akibat perkahwinan kanak-kanak. Keadaan ini berbeza dengan perkahwinan pada zaman Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat lebih kepada menjaga kemaslahatan kanak-kanak. Kerajaan berkuasa untuk menetapkan polisi menghadkan umur minimum perkahwinan kerana ia termasuk di bawah kategori takyid al-mubah, iaitu mengikat perkara yang harus dengan sesuatu masalah bagi menegakkan keadilan dan bukanlah bertujuan untuk mengharamkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan. Menurut kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan, hukum perkahwinan kanak-kanak hendaklah mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan di dalam sebuah negara. Sekiranya hakim mengesahkannya, maka perkahwinan kanak-kanak yang telah menepati syarat-syarat dan rukunnya adalah sah. Namun, jika undang-undang menetapkan had umur yang tertentu bagi seseorang untuk berkahwin, maka hal ini adalah wajib dipatuhi dan mengingkarinya boleh memberikan kuasa kepada hakim untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas pelakunya. Daripada saya, Nur Aida binti Azmi. Undang-undang perlu dipatuhi, hak kanak-kanak perlu dilindungi.